pengetahuan dan sedikit ilmu ingin saya sampaikan dalam kepekaan kita melihat tentang nasib umat Melayu di Malaysia, supaya kita jangan terpinggir dalam arus perubahan yang sedang berjalan. Ini sangat penting. Kalau melihat kemelut percaturan politik yang terjadi, ada kebimbangan. Saya bukan orang politik, tapi saya banyak menulis. Kalau tuan-tuan baca dalam akhbar Utusan Melayu dari Jendela Toki, pernah baca? Saya membuat analisis politik dan juga perkembangan semasa, tapi tak guna nama sendiri, kerana seperti Datuk Zainal baca tadi, terlalu banyak topi yang saya pakai, jadi saya kena gunakan nama samaran dari Jendela Toki. Toki ni macam orang tua bagi pesan dan nasihat pada anak-anak, sebab kumpulan sasaran saya tidak saja kepada orang macam tuan-tuan, tetapi minggu lalu saya digambang ada 200 anak-anak muda, itu pimpinan pelajar matrikulasi menunggu. Saya harus mendidik mereka, tuan-tuan, kerana saya perlukan kesinambungan, kerana perjuangan kita ini memerlukan mata rantai, zaman kita dengan cabaran kita, zaman mereka dengan cabaran mereka. Begitu. Bagaimana kita wujudkan kesinambungan mata rantai chain. Minggu lalu saya di Terengganu. Tuan-tuan perlu maklum, sahabat kita, sahabat baik saya, bekas Timbalan Menteri Pertanian dan Esko Terengganu, Datuk Seri Mahmud Mansur, Datuk Noh, kawan baik Datuk Noh. Seorang yang gigih, yang berhati mulia. Saya menyemti beliau dalam membangunkan sebuah universiti di situ, Universiti Bestari. Untuk siapa? Anak-anak miskin, anak-anak yatim. Ada 2,000 di sana. Saya dilantik sebagai lembaga juga di sana membantu, dan juga profesor pelawat. Minggu lalu saya ke sana memberikan satu ceramah perdana dalam 1,000 orang pelajar-pelajar dan juga pensyarah-pensyarah masyarakat setempat di pelbagai sektor, dan setiap bulan Tengku Mahmud menerima 1 juta wang wakaf daripada masyarakat. Satu usaha yang sangat baik. Ada 300 ekar tanah yang akan berkembang dan akan menjadi universiti wakaf pertama di Malaysia. Usaha Datuk Seri Tengku Mahmud Mansur, orang UMNO. Kemudian esoknya saya dengan Menteri Besar Terengganu, sahabat saya, Datuk Razif Abdul Rahman, melancarkan satu gerakan transformasi. Tajuk yang akan kita kupas hari ini, pendekatan merakyat, pendekatan menyantuni dengan 8 prinsip. Ada 1,000 orang yang kita gerakkan, dan saya cuba memberikan cetusan pembimbingan betapa dalam kedudukan 17-15 di Terengganu, dalam PRU 14 akan datang, kita boleh mendapat 2/3 majoriti. Ini tekad dan azam yang Menteri Besar dengan cenderanya untuk melakukan transformasi. Semalam saya patut di Convention UMNO Johor, tapi saya tak sihat. Saya terpaksa mendapat rawatan spesialis, kerana gout. Ini gout penyakit orang dah berumur macam saya, salah makan kena. Tangan kiri saya tak boleh angkat, saya tak berdaya nak ke Johor, tapi alhamdulillah, Datuk Seri Najib bersama semalam membuat ucapan yang sangat penting untuk sahabat-sahabat serta fikirkan. Hari ini saya tidak berdaya untuk mukir janji ke Selangor. Sahabat saya, Saudara Hamizon, begitu. Sahabat lama saya, Datuk Zain Isma, yang saya kenal di UKM dulu, meminta
datanglah, ya. Sedayakan juga, dan mudah-mudahan ya, kehadiran saya ini dapat memberikan sedikit sumbangan pemikiran untuk kita gerakkan UMNO Selangor untuk menghadapi momentum ya PRU 14 nanti. Hadirin yang saya muliakan, ya, perjuangan utama UMNO Malaysia, UMNO Selangor, ya, perjuangan memertabat agama, bangsa dan negara. Ya, tiga istilah, tiga konsep yang penting kita gandingkan. Kalau tidak, kita akan kehilangan, kita akan hilang pengaruh, kita akan hilang sokongan, kan, terutama di kalangan generasi muda. Generasi muda hari ini kita sebut sebagai generasi Y. Ada simpang siur sikit dalam pemikiran, dalam persepsi, dalam pemikiran. Di bawah Yatim, saya diamanahkan oleh Perdana Menteri, ya, bersama dengan Datuk Ashraf Wajdi, anak didik saya, ya, untuk menggerakkan tenaga-tenaga muda, ya, di matrikulasi, di Maktab Rendah Sains Mara, di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, sekolah-sekolah terpilih seluruh negara, ya, kemudian di universiti-universiti dalam negara, di luar negara, menyantuni mereka dan gerakkan mereka sebagai sahabat yatim. Ya, kita bergerak ni nak membawa anak-anak, ya, supaya berfikir secara terbuka dan sederhana, berasaskan fakta dan data yang betul, berdasarkan pemahaman secara tentang orang Melayu, ya, tentang kerajaan yang ada pada hari ini. Ya, tapi anak-anak ambil mudah karena terpengaruh dengan idealisme yang lain. Saya akan terangkan nanti, tuan-tuan. Apabila kita katakan perjuangan UMNO ini memertabat agama, bangsa dan negara, agama menjadi elemen penting membentuk watak bangsa dan negara. Ya, sebab itu kalau kita lihat apa kunci kejayaan kita, kerana pendekatan yang kita ambil. Apa pendekatan yang kita ambil, ya, iaitu pendekatan penerapan nilai-nilai Islam. Agak lama, sejak zaman Tun Mahathir lagi, kan, hingga menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara Islam contoh. Ini patut kita tanyakan, apakah kita memilih jalan revolusi? Tidak. Apakah kita memilih jalan radikal ekstrim? Tidak. Kita memilih jalan sederhana yang nanti saya akan jelaskan, iaitu jalan wasatiyah, jalan berimbang, jalan bijaksana, jalan yang adil, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, ya. Dan kita harus, ya, mempunyai hujah yang cukup kuat, kerana orang menuduh UMNO menolak Islam, kerajaan menolak Islam. Kita tidak hanya bercakap tentang Islam. Bila kita sebut penerapan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran negara, dalam sistem, lihat saja, ya, dalam muamalah perbankan contohnya, dalam suku, dalam bond, ya, dalam insurans, dalam wakaf, dalam industri halal. Siapa yang memulakan? Siapa yang melaksanakan? Tidakkah itu sesuatu yang Islamik? Ya. Orang boleh menuduh kita menolak Islam, tetapi saya seorang orang akademik, ya, dan seorang pendakwah tidak menyatakan sedemikian. Orang akademik dan pendakwah kena jujur. Apalagi orang berserban, berketayap, kena jujur. Kalau tidak jujur pada kebenaran, kepada fakta, ya, apa lagi? Begitu, ya. Saya belajar, ya, sebagai anak orang miskin, tuan-tuan, ya. Saya mengenang jasa kerajaan, ya. Ayah saya menoreh getah dapat RM2.50 hari-hari. Ya, sebagai anak penoreh getah, saya belajar. Saya tinggal di Kampung Pulau Masjid Tanah Melaka. Sekolah menengah saya di Gajah Berang di Madang Melaka. Jauhnya pergi balik, ya, 60 km. Ayah saya tidak berdaya, tuan-tuan. Kemudian saya membuat keputusan naik basikal, ya, meredah
jalan yang begitu jauh, 60 km. Walaupun ya saya miskin dari segi kebendaan, tetapi saya tabah dan cekal untuk terus berjuang, tuan-tuan. Itu sejak saya kecil lagi, saya muda lagi, tuan-tuan. Kemudian LCE saya dapat B, tak begitu cemerlang, miskin, tuan-tuan kan. SPM saya dapat grade 3, tak begitu cemerlang, masuk ke Tanjung Malim belajar jadi cikgu, ya, dengan gaji yang sangat kecil, tuan-tuan, pada waktu itu RM250. Bayangkan ya, 100 saya serah pada mak ayah saya yang miskin, 100 saya buat belanja ya untuk diri saya sebulan, RM50 saya biaya ya untuk saya belajar koresponden pos untuk duduk STPM. Saya ambil STPM 7 kali, tuan-tuan. Kali pertama gagal, buat lagi. Sampai kali ke-7 masuk Universiti Melaya jadi mahasiswa. Ada sahabat saya dari Melaka di sini, saya terjumpa tadi ya. Ketabahan, tuan-tuan. Dan saya buat pengajian Islam di UKM. Selepas itu saya dapat beasiswa. Dari mana? Dari kerajaan. Anak saya 8 orang. Di Amerika saya tinggal di masjid. Bayangkan ya, dapat 2 bilik kecil, duduk di masjid, musafir lah. Tetapi di Amerika saya menyantuni anak-anak kita tanpa disuruh ya, ziarah mereka, beri kesedaran mereka, timbulkan cetusan ya kepada mereka supaya jangan lari daripada Islam. Tuan-tuan tahu Amerika kehidupan masyarakat yang cukup lepas bebas ya, anak-anak ya, kita lakukan itu. Untuk nantinya anak apabila kita kembali ke Malaysia sifatnya menyumbang, tuan-tuan. Tapi tidak semua menyumbang. Baik di England, baik di Amerika, bermula anak-anak mendapat idealisme luar, gagasan pemikiran dari luar, dan kembali ke Malaysia mengambil pendekatan oppositional, ke pembangkangan. Ini latarnya, tuan-tuan ya. Jadi bayangkan saya, kerajaan berbelanja ratusan ribu, kalaupun tidak juta. 5 tahun saya di sana, tuan-tuan ya. Apakah saya ini tidak harus menjadi orang yang mengenang budi? Seperti anak kita hari ini, tuan-tuan. Saya memberi ceramah di England, di Australia ya, di mana-mana, tuan-tuan, mereka berada sampai sekarang. Mereka mengatakan begini ya, bahawa ini tanggungjawab kerajaan hantar kami belajar ya, tak perlu kami terima kasih. Begitu, tuan-tuan. Saya kata pada mereka begini, kalau ibu bapa kamu ya, menyimpan sedikit duit, bekerja berempas pulas untuk membolehkan kamu belajar, kamu dapat ijazah, can you say thank you to your parents? Mama, thank you. Papa, thank you. Atau you cakap begini, Mama, Papa, this is your responsibility, tanggungjawab kamu. Apa perasaan Mama, Papa? Dia akan kecewa. Begitu juga untuk dapat beasiswa, menghantar kamu luar negara, berbilion jumlahnya, tidak mudah. Kalau ekonomi kita tidak kuat, boleh kita hantar beasiswa? Tak boleh. Saya katakan, saya menjadi timbalan Rektor UAE, orang nombor 2. Saya menjaga pelajar-pelajar di 100 negara, tuan-tuan ya. Malaysia bernasib baik, pelajar-pelajar dibiaya, diperbantu. Indonesia yang kaya ya, kaya dengan orang, kaya dengan sumber-sumber hasil bumi, tak membantu. Nasib kamu dah datang ya. Pelajar Singapura tidak diperbantu, pelajar Filipina tidak diperbantu, pelajar Thailand tidak diperbantu, Nigeria tidak diperbantu, Bosnia tidak diperbantu. Kita Malaysia perbantu. Kelebihan kita, tuan-tuan ya. Tapi anak-anak dia tak rasa bersyukur dan berterima kasih. Ini yang harus kita depani, tuan-tuan ya. Sepatutnya bulan November ini ya, saya ke England bersama dengan San Dakwah mengaturkan program kaderisasi ya, di 5 tempat. Tetapi kita tangguhkan tahun depan, tuan-tuan ya. Ada 5 tempat kita dah pilih di
Indonesia ada 8 tempat kita pilih, di Amerika di banyak tempat lagi tuan-tuan. Kita kena follow through sehingga anak-anak ini tuan-tuan kita dapat bentuk acuan pemikirannya, bersikap sederhana, bersikap terbuka, orang-orang yang punya tekad tinggi dalam perjuangan tuan-tuan ya, untuk menentukan untuk nasib umat sentiasa terpelihara dan kita menjadi orang yang menjadi contoh tuan-tuan. Kalau kita melihat Barisan Nasional, cerminan watak ya, Barisan Nasional tuan-tuan yang sifat muafakat dan inklusif. Ini penting. Istilah inklusif selalu digunakan oleh Datuk Seri Najib tuan-tuan ya. Tidak kita nak eksklusif, maksudnya apa? Kita fikir diri kita saja, tak fikir diri orang. Inklusif maknanya masyarakat majmuk. Sejak sebelum kita merdeka tuan-tuan, sehinggalah saat kemerdekaan kita inklusif. Tuan-tuan tunjukkan mana negara dalam dunia bila merdeka beri kerakyatan kepada orang bukan kita. The British subject kita sebut waktu itu tuan. Malaysia 1.4 milion warga negara yang kita beri kepada mereka tuan-tuan. Siapa mereka? Adakah mereka ini sama seperti baba peranakan, nyonya peranakan tuan-tuan? Tak sama. Baba peranakan tuan-tuan melakukan asimilasi. Maksudnya ya, dia menyerap diri kepada kita ya, kemudian melihat di mana ya bumi dipijak, di situ langit dijunjung tuan-tuan. Tetapi apakah yang datang ya, iaitu selepas perang dunia kedua sedemikian? Kita lihat tuan-tuan ya, orang seperti Tun Tan Cheng Lock ya, dan orang-orang seperti Tun Sambantan, dia faham. Jadi apabila kita sebut kontrak sosial, maknanya ini memberi dan menerima. Dengan kefahaman ya, kita beri mereka kerakyatan ya, jumlah sangat besar tuan-tuan, 1.4 juta. Ya, pada tahun kata 56-57 itu tuan-tuan, jumlah yang sangat hebat. Kan kesan kita beri itu, kita lihat apa jadi pada Singapura, apa jadi pada politik ya orang bukan kita hari ini tuan-tuan. Apa nak dilakukan kepada kita? Lihat apa yang sedang berlaku di Pulau Pinang, apa yang bakal berlaku di Selangor tuan-tuan lihat. Ini patut membuka generasi muda bahawa apa yang mereka capai dan apa yang sedang kita buat ya, tidak begitu saja berlaku secara kebetulan. Kita rancang, kita fikir, ada suasana muafakat, ada pendekatan inklusif tuan-tuan. Kita bina tuan-tuan ya. Orang mengatakan sebut Melayu dikatakan asabiah. Asabiah qaumiyah, kaum tuan-tuan. Kita di Selangor sebagai contoh. Saya tinggal di Gombak tuan-tuan. Kita lihat keliling kita, bangunan-bangunan besar dengan harga yang mahal milik siapa? Bandar-bandar baru itu dengan kedai-kedai yang besar milik siapa? Ada orang Melayu ya, atas nama ya asabiah kaum yang angkat parang melakukan sesuatu yang negatif dari segi undang-undang. Tak ada tuan-tuan begitu. Tetapi orang Melayu ada latar sejarah di tanah airnya. Orang Melayu ada latar budaya dan politik di tanah airnya tuan-tuan. Siapa asal pemilik negara ini? Mengapa disebut tanah Melayu? Tak disebut tanah orang lain tuan-tuan. Ini asas paling kuat kan begitu. Tanah Melayu, tanah kita. Walaupun ada kelainan etnik namanya Jawa ya, namanya Mandailing, pokoknya Melayu. Satu ketika sejarah yang kalau kita kaji tuan-tuan, dunia Melayu ini bukan kita saja. Dunia Melayu kita termasuk Indonesia, termasuk Brunei, termasuk Patani tuan-tuan lihat. Itu dunia Melayu kita. Sebab itu hari ini kita jumpa orang-orang Melayu, namanya bangsa Moro ke, namanya Patani tuan-tuan, namanya Jawa, nama Indonesia, namanya Bugis tuan-tuan, rumpun Melayu. Jadi apabila satu ketika sebelum kita dijajah,
Berpindah dari satu tempat dalam rumpun Melayu, tuan-tuan, dinamakan berpindah randa dalam alam Melayu. Secara ini, tuan-tuan, hari ini orang nak pinggirkan kita kerana melihat tanah besar sedang bangkit dengan kekuatan ekonomi, tuan-tuan, dan dengan kekuatan senjata. Diaspora, mana orang mereka di Singapura, orang mereka di Indonesia, orang mereka di Malaysia, tuan-tuan, nak mengenepikan kita. Apakah tuan-tuan sanggup dilakukan sedemikian? Kalau tidak sanggup, kuasa apa untuk menahan ini? Kalau tidak, kuasa politik, tuan-tuan, ya. Ini saya berikan asas ini dulu. Selangor penting, tuan-tuan, kerana berada dalam posisi strategik dan perlukan kehadiran UMNO dan perlukan kehadiran Barisan Nasional. Kita lakukan, tuan-tuan, proses Islamisasi penerapan nilai Islam. Apakah MCA membantah? Tidak. Kita bangunkan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, tempat saya bekerja, tuan-tuan, sepenuhnya ia ditanggung oleh kerajaan. Pada asalnya universiti itu ya nak dibantu oleh negara-negara OIC. Mana duit daripada negara OIC? Satu sen pun tak ada. Akhirnya kerja Malaysia. Saya masih ingat ada tokoh, ya, pihak sebelah sana, apabila kita tubuhkan Universiti Islam Antarabangsa, dia kata itu Universiti Tong Tai. Dahsyat, tuan-tuan. Analogi gambarannya ya seolah-olah ya, universiti itu najis. Tetapi anak siapa ya yang ramai masuk, tuan-tuan, kalau tidak anak mereka? Ini fakta, tuan-tuan. Ini bukti ilmiah, tuan-tuan. Ramai anak-anak mereka ya berduyun-duyun masuk. Yang satu ketika tokoh mereka, tak payah sebut nama, tuan-tuan, mengatakan Universiti Tong Tai. Adil ke, tuan-tuan? Ya. Kenyataan sedemikian itu. Bagi saya tidak adil kan itu. Kita bina universiti itu untuk semua umat Islam dan juga bukan Islam, tuan-tuan. Hari ini berapa puluh ribu yang telah keluar, tuan-tuan, ya, menjadi magistrat, menjadi hakim, tuan-tuan lihat ya, menjadi peguam, menjadi ahli ekonomi, tuan-tuan, kerja di institusi yang dihasilkan oleh apa tu kerajaan, bank Islam, takaful Islam, pajak gadai Islam, tuan-tuan, Yayasan Ekonomi Islam, ya, begitu. Mereka tidak nampak kat ini. Dan perubahan yang berlaku ini, tuan-tuan, perubahan ini dibuat secara wasatiyah, beransur-ansur, tapi istiqamah, teguh, dan terlihat hasilnya hari ini. Suku, contohnya, tuan-tuan, ya, bond dianggap yang terbaik, menjadi sumber ikutan negara-negara Arab kepada kejayaan kita, tuan-tuan. Alhamdulillah, ya, kita berjaya, ya, umpamanya mendapat kerusi tetap di bangsa-bangsa bersatu, tuan-tuan. Mulai tahun ini, ya, iaitu tahun depan, kita akan menjadi pengurusi ASEAN, tuan-tuan. Ini kejayaan, tuan-tuan, ya, yang tidak saja kita sesama kita rasakan, tapi orang luar, tuan-tuan. Kalau saya ke Amerika, orang akan bertanya, where are you from? From Malaysia. Malaysia is good. Saya pergi ke London juga begitu, baru ini, tuan-tuan, ke UK, berjumpa dengan tokoh-tokoh internasional. Yes, Malaysia is good. Malaysia is moving as Islamic state, katanya begitu, kan, tuan-tuan. Saya pergi ke negara, ke Mekah, tuan-tuan, lebih-lebih lagi. Orang luar, tuan-tuan, ada rasa kebanggaan tentang pencapaian kita. Orang dalam negara tak merasakan begitu. Lalu, tuan-tuan, membuat persepsi tuduhan yang liar, mengatakan UMNO kerajaan tolak Islam, tuan-tuan. Kalau tolak Islam, mengapa? Dalam hal jenayah syariah hudud Kelantan nak laksanakan, tuan-tuan, GAP menentang, ya, PKR menentang, tuan-tuan, begitu. Kemudian kita santuni mereka, tuan-tuan, begitu. Ya, kita santuni mereka, dan kita tidak mengambil pendirian menentang pelaksanaan jenayah syariah. Cuma kita kena fikirkan, mengambil pengalaman Sudan, mengambil pengalaman Pakistan, mengambil pengalaman Aceh, tuan-tuan.
mencari kebenaran. Kelantan, tuan-tuan, diperintah oleh kerajaan PAS. Begitu. Mengapa dia memilih UMNO? Mengapa dia memilih Datuk Jamil Lahir? Ya. Ini satu benda yang aneh dan pelik. Kalau kamu mengatakan bahawa UMNO tolak Islam, mengapa datang pada UMNO? Tuan-tuan, logik akal kita tak boleh terima mengatakan UMNO tolak Islam. Berapa puluh juta tuan-tuan ya, kerajaan pusat membantu ya, iaitu sekolah-sekolah agama rakyat di Kelantan. Saya sendiri pernah pergi ke Kelantan bersama dengan Tan Sri Muhyiddin. Saya bersyarah dengan ulama-ulama di Kelantan tentang apa makna pendidikan Islam, tuan-tuan lihat ya, supaya dia faham. Pendidikan Islam bukan sekadar mengaji Quran, mahat tahfiz, mengambil kaedah talaki, tuan-tuan, guru dengan murid. Lebih luas dari itu. Bila kita sebut pendidikan Islam dalam pengertian benan tamadun besar dulu, termasuk sains dan teknologi. Kita pernah dengar orang-orang seperti Ibn Sina, hafaz Quran, waktu umur 10 tahun, menguasai 12 bahasa, menulis 273 kitab. Tuan-tuan, orang sains, orang teknologi. Bagaimana mungkin kita boleh membina tamadun kalau kita menolak sains dan teknologi, tuan-tuan? Baru ini 2 minggu lalu saya balik dari Dhaka, Bangladesh, tuan-tuan. Beribu madrasah mereka, tapi amat tradisional, tuan-tuan, kesian. Dia tak ada macam kita, ya, sekolah yang integrasi macam ulul albab kan, tak ada, tuan-tuan ya. Negaranya terlalu terkebelakang dalam infrastruktur. Sakit lah, tuan-tuan, berjalan di sana ya. Tapi saya bertemu dengan ulama-ulama, hakim, profesional ya, iaitu kemudian dengan ilmuwan-ilmuwan berdialog, tuan-tuan, dalam 200 orang tentang hal 7 pendidikan umat Islam masa depan. Bila sebut Malaysia, tuan-tuan, mereka sangat sanjungi. Bukan sekadar ramai orang mereka bekerja di sini, tuan-tuan, lihat begitu. Mereka sadar ya, sistem pendidikan Islam mereka jauh terkebelakang, tuan-tuan. Saya diminta melancarkan sebuah sekolah Islam integrasi di Dhaka, Pekan Dhaka, tuan-tuan. Ya, dipanggil orang Malaysia untuk melaksanakan satu tugas jangka panjang. Kalau tidak, tuan-tuan, pendidikan agama di sana terpinggir. Dia tidak terdedah dengan ilmu-ilmu moden dan akademik, ilmu sains dan teknologi, tuan-tuan lihat ya. Sedangkan kita di Malaysia sudah jauh ke hadapan, tuan-tuan. Jadi Selangor penting kerana berada dalam posisi strategik, kerana negeri Selangor ya, negeri maju. Negeri Selangor pusat perkembangan ekonomi dan industri. Negeri Selangor dan contoh bagi masyarakat Malaysia, kemajmukannya, tuan-tuan lihat ya. Dan perlukan kehadiran UMNO kerana kita ingin mempertahankan ya, iaitu kedudukan umat Melayu, supaya kita ini jangan terpinggir, tuan-tuan lihat. Lihat sekitar kita ya, harga tanah melambung naik. Dalam zaman pemerintahan kita dulu, kita lihat bagaimana, saya ingat lagi sahabat saya Datuk Hertoyo ya, Datuk Hertoyo zamannya mengatasi masalah ya, iaitu rumah-rumah rakyat. Saya pernah bercakap dengan beliau, saya katakan tadi, beri fokus pada rumah rakyat, berikan keutamaan pada orang-orang kita. Mengapa saya katakan? Iaitu perkembangan penduduk, tuan-tuan ya. Ini penting dalam kuasa politik. Kalau taburan penduduk dengan pembinaan rumah yang mahal, orang kita tidak mampu nak beli, orang lain yang mampu beli, maka orang-orang luar akan datang. Orang Taiwan akan datang, orang Singapura akan datang, orang entah dari mana akan datang. Demographic distribution, taburan penduduk, tuan-tuan, boleh memberikan kesan kuasa pada masa depan, boleh memberikan kesan kedudukan ekonomi masa depan. Lepas itu kita katakan bahawa ya, ini sangat strategik. Kalau kita tanya berapa equity pegangan orang Melayu di Selangor, tuan-tuan, seperti gambaran di Malaysia, sekitar 20%, tuan-tuan lihat, atau mungkin rendah lagi. Kalau ini terjadi ya, penguasaan ekonomi akibat ya
pengaruh penyebaran kependudukan terjadi sedemikian rupa, kita bakal jadi umat terpinggir, tuan-tuan, bangsa terpinggir. Ya, hal ini sangat penting, iaitu kepimpinan dan kepengikutan UMNO memerlukan dimensi pemerkasaan. Saya gunakan istilah pemerkasaan supaya ianya selari dengan perkembangan zaman dan cabaran lingkungan. Apa zaman yang sedang berkembang, tuan? Hari ini kita seolah-olah menghadapi satu jurang generasi antara kita dengan tenaga muda yang kita sebut sebagai generasi Y, kan itu. Tanpa adanya continuity, kesambungan antara yang muda dengan kita yang lama, tuan-tuan, boleh tidak kita mengekalkan kuasa kita? Payah, tuan-tuan. Itu. Jadi sangat penting ya kita memahami perkembangan zaman. Kita tidak boleh sama cara berfikir mereka dengan cara berfikir kita. Ya, mereka mungkin terdedah dengan perubahan, apalagi hari ini ya dengan dunia maya yang begitu luar biasa kesan pada orang muda, tuan-tuan. Pengaruh maklumat berkembang, komunikasi dan telekomunikasi berjalan, tuan-tuan. Bagaimana kita menyantuni dan mendekati mereka? Ini sangat penting kita fikirkan dari sudut strategi nanti. Asas lain yang fundamental, tuan-tuan, yaitu kita meneliti dalam perlembagaan yang perlu diperkasa oleh UMNO. Contoh, tuan-tuan, lihat ya, dalam perlembagaan Malaysia jelas, tuan-tuan, lihat ya, bahawa bila kita sebut Melayu ya, umat Melayu, bangsa Melayu, apa maksudnya? Ya, umat Melayu definisinya, tuan-tuan, yang berbahasa Melayu, yang beragama Islam dan mengikut adat dan budaya Melayu, tuan-tuan. Jelas. Perlembagaan, tuan-tuan, otoriti yang tertinggi. Ya. Parlimen tak boleh ada tanpa merujuk pada perlembagaan. Undang-undang tidak boleh dibina tanpa merujuk pada perlembagaan. Dasar-dasar negara tidak boleh berjalan tanpa adanya peruntukan dalam perlembagaan, tuan-tuan. Jelas. Mengapa kita rasa rendah diri menyebut nama Melayu? Ya, orang labelkan kita sebagai Asabiah. Saya katakan tadi kaumnya. Ada kita angkat senjata, runtuhkan rumah-rumah yang besar, rumah-rumah yang kaya dan mewah, kedai-kedai mereka. Tidak. Kita tidak melakukan begitu. Bertahun-tahun ya kita terima ya tetamu ini, tuan-tuan. Kita beri pula dia kerakyatan. Apakah begini dibuat kepada kita? Dia melupa budi kita. Dia melupa social contract yang disepahami antara kita dengan mereka, tuan-tuan. Nah, ini isu yang timbul ya. Kemudian apabila dikatakan bahawa perlu diperkasa ya, banyak benda-benda fundamental asas dalam perlembagaan. Satu ya, orang-orang Melayu terkanun dalam perlembagaan. Yang kedua, bahasa Melayu, tuan-tuan. Perkara 152 kan dalam perlembagaan, tuan-tuan. Jelas. Mengapa DAP perhatikan? Ya. Mengapa Dong Zong, Dong Xiao Zhong tahu kan ya, yang di Kajang tu perhatikan. Tanda sekolah bening belum menggunakan bahasa Melayu. Wujudkan pula sekolah-sekolah menengah tidak masuk ke sekolah menengah kebangsaan. Wujudkan pula universiti swasta, tuan-tuan, macam Ling Kok Wing dan lain-lain, tuan-tuan, menampung ini. Bila masanya generasi ini menerima olahan dan acuan kita, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu ya, orang-orang Cina di sekolah kebangsaan hanya 8%. Hari ini anak-anak kita di sekolah Cina ada 100,000, tuan-tuan. Katalah sekolah Cina Xinhua Chinese School, tuan-tuan, daripada 1 tingkat, 2 tingkat, 2 tingkat, 5 tingkat. Menampung siapa? Sebagian anak-anak kita. Apakah ini satu pertanda, tuan-tuan, maka nak menyatakan kepada kita, dengan menggunakan kekuatan Melayu dan Islam, kamu tidak boleh ke mana-mana, kamu tidak boleh maju, kamu tidak boleh seperti kami. Sekarang kami nak tarik anak-anak kamu ratusan ribu, berikan orientasi kami. Cintakan bahasa Cina, dianggap sebagai bahasa hari depan, tuan-tuan. Perkasakan bahasa Inggeris,
tuan-tuan. Ya, dan akan datang apakah mustahil penolakan bahasa Melayu di sekolah vernacular, tidak ada universiti-universiti swasta tuan-tuan. Ya, maka di Malaysia corak kemajuan menggunakan hanya dua bahasa, iaitu Cina dan juga bahasa Inggeris. Ini boleh terjadi tuan-tuan. Kita lihat dalam PPSFI kan, ya, walaupun dasar itu dipegang oleh Tun Razak, ya, Tun Mahathir, tuan-tuan. Saya orang akademik, saya ahli bahasa. Semasa dulu tunjuk perasaan di Dewan Bahasa dan Pustaka tahun 67 saya di sana. Ya, saya masih ingat Allahyarham Syed Nasir menangis teresa-esa kena masalah yang bahasa tuan-tuan lihat. Lalu kita bina keranda 152, ya, pergi ke residensi berharap tuan-tuan minta Tunku fahamlah cita-cita jangka panjang kita ini. Lalu dalam majlis pendidikan negara itu saya beri kritik di depan Tan Sri Muhyiddin sendiri. Kata tidak boleh Tan Sri, kembali kepada asal perjuangan. Ini terkandung dalam perlembagaan, terkandung dalam Akta Pendidikan di pelajaran 1961, 1996. Bidang kajian saya bidang dasar, tuan-tuan. Dasar berkaitan dengan undang-undang. Saya tidak silap, saya katakan. Oh, dikarenakan ada orang kata bahawa tanpa bahasa Inggeris kita tidak boleh maju, tuan-tuan. Apa hujah kita? Saya berhujah pada Tan Sri. Siapa kata ya bahasa Inggeris sebagai tanda aras untuk orang maju? Tengok di Perancis, sebelah United Kingdom, dia gunakan bahasa apa untuk maju? Bahasa Perancis. Belanda, bahasa Belanda. Jerman, bahasa Jerman. Kan begitu. Cina, bahasa Cina. Jepun, bahasa Jepun. Korea, bahasa Korea. Mengapa dia boleh maju? Thailand sejak merdeka, Filipina sejak merdeka gunakan bahasa Inggeris. Mengapa Filipina tak maju? Tan Sri pun pandang saya kata tidak boleh. Dalam bahasa Melayu terdapat 2000 kosakata Islam, tuan-tuan. Kita sebut solat, sedekah, manfaat, barakah, 2000, ya, di dalam bahasa kita ini. Maknanya terdapat 2000 istilah Islam dalam bahasa Melayu. Disebut oleh Puan Naqib Al-Atas sebagai bahasa Melayu sebagai bahasa Islam. Menolak bahasa Melayu, tuan-tuan, bermakna menolak Islam. Itu kaitan yang harus diperjuangkan oleh UMNO. Tuan-tuan, kita kena pertahankan. Ini perkara undang-undang, kan begitu. Kemudian kalau kita lihat aspek lain, ya, yaitu tanah reserve Melayu. Tuan-tuan pun tahu sekarang menjadi isu. Berapa persen yang tinggal? Sudah sedikit. Mengapa tidak diganti? Gombak, setapak, tak jauh tempat saya tinggal, tuan-tuan. Rumah-rumah kiri kanan tu, ya, Datuk Zainal Abidin kan begitu. Asalnya rumah orang kita. Tapi yang satu lagi itu sifatnya macam air dan asap, mencair dan meresap. Disewanya rumah itu. Nak dijadikan katalah balai exhibition, ya, jual perabot-perabot, tempat repair kereta, campak barang buruk, tuan-tuan. Akhirnya milik siapa? Jadi, asal tanah kita. Pergilah ke setapak bangunan berdiri tegak tu, ya, asalnya tanah kita, orang kita. Ini UMNO kena prihatin. Mesti dipertahankan, tuan-tuan. Kalau tidak, apa akan jadi pada Selangor? Ya. Jangka panjangnya, ya, walaupun DAP hari ini mengambil pendekatan, ya, iaitu sosialis demokratik, pada hakikatnya mereka sedang menuju kepada Malaysia. Kita satu Malaysia, dia Malaysia. Model Singapura nak diambil, nak jadikan model di Selangor. Mereka sedang menuju, tuan-tuan. Kalau tak ada kesedaran di kalangan kita, khususnya di kalangan UMNO, kan, untuk terus berjuang mempertahankan hak kita, anak cucu kita masa depan akan menyalahkan kita. Apa yang datuk nenek moyang mereka buat, tuan-tuan, ya. Ini satu cabaran, tuan-tuan, untuk kita bertekad tinggi, ya, berjuang, pertahankan kekuatan ini.
Mempertahankan kekuatan umat Melayu sebagai umat teras tidak bermakna kita nak menzalimi orang lain. Ada sejak merdeka kita menzalimi mereka. Mengapa berlaku 13 Mei? Nampak tuan-tuan. Tuan-tuan pun tahu waktu itu mereka menampakkan belang sebenar nak menghalau kita ke hutan-hutan. Adakah itu kerana terima kasih mereka kepada budi baik kita memberi kerakyatan pada mereka, tuan-tuan? Apa berlaku pada Singapura? Tanya orang Melayu yang ada 15% di sana, di mana kedudukan mereka? Tuan-tuan, dari segi pendidikan, pelajar-pelajar UAE dari Singapura, tuan-tuan, yang belajar untuk makluman tuan-tuan, baik dalam bidang ekonomi, accounting, undang-undang, tuan-tuan, apa saja, balik ke Singapura, kelulusan mereka tak diiktiraf oleh kerajaan sipil Singapura, tuan-tuan. Tetapi mengapa pelajar-pelajar yang terbaik ini diiktiraf di Harvard, di MIT, di Oxford, di Cambridge, tuan-tuan, tapi tidak iktiraf di Singapura? Ini asas diskriminasi, tuan-tuan, ya, yang mereka amalkan. Apakah itu tidak cukup untuk orang Melayu sadar, tuan-tuan, ya? Di Pulau Pinang sedang berlaku, tuan-tuan pun tahu, kampung-kampung Melayu nak dirobohkan. Di Selangor, tuan-tuan percayalah, ya, jalan akan sampai ke situ kalau kita izinkan mereka ini, ya, terus memerintah, tuan-tuan. Kemudian ia harus terlihat dalam perjuangan parti dan kerajaan. Isu Islam, bahkan hak istimewa, kedudukan raja-raja, tuan-tuan, adalah amanah yang perlu dipelihara dan dipertahankan, tuan-tuan, ya. Islam, ya, yang terdapat dalam perlembagaan perkara 3:1, tuan-tuan, dipelihara. Bahasa saya sebut hak istimewa, tuan-tuan, kena dijaga, tuan-tuan. Sebab orang-orang kita dari segi equity pegangan masih rendah, dari segi productivity masih tak banyak, tuan-tuan, lihat. Kita terus berjuang. Hari ini telah muncul peniaga-peniaga kita yang berjaya, tuan-tuan, tapi belum ramai, ya. Kita kena tangkaskan ini, tuan-tuan, lihat, ya. Dan ini suatu amanah yang mesti dipelihara dan dipertahankan. Pembangunan Islam sebagai satu cara hidup harus berkembang dalam pembangunan pendidikan, ekonomi, dan kemasyarakatan. Ini sedang terjadi, tuan-tuan. Kita memilih pendekatan gradual, beransur-ansur, perlahan-lahan, tapi istiqamah tetap, tuan-tuan. Kalau kita lihat dalam pendidikan, tuan-tuan, kerajaan, ya, telah membangunkan UIA sejak 83, tuan-tuan, ya. Kemudian 100% biayanya dari kerajaan. Dan kerajaan menubuhkan USIM, tahu, Inovasi Sains Islam Malaysia, ya, yang 100% di bawah biaya kerajaan. Baru-baru ini, tuan-tuan, lihat, ya, dari segi pendidikan, kerajaan bersetuju kerana saya dalam lembaga Darul Quran mencadang kepada kerajaan dan kabinet ditubuhkan Universiti Al-Quran Malaysia. Dah setuju, tuan-tuan. Itu kerajaan mana dalam pendidikan? Kerajaan didukung oleh UMNO sebagai trust. Tuan-tuan jangan rasa rendah diri, apologetik. Bila orang kritik kita mampu menepis. Tanya balik pada mereka, ini kerajaan mana? Kan? Tuan-tuan lihat, ya, dalam sistem menengah kita ini, saya juga terlibat sama dengan MARA. Di bawah Datuk Idris Jausup dulu, pengurusi MARA, sekarang dia Menteri Pengajian Tinggi, ya. Kita gerakkan anak-anak yang berbakat yang marasem, tuan-tuan, yaitu dalam ulul albab. Ulul albab ni, tuan-tuan, dalam bahasa mudah, mereka yang memahami. Yang memahami tidak saja ilmu itu yang bersifat akademik, sains dan teknologi, tetapi sumbernya ilmu Al-Quran, tuan-tuan. Ada 3 ulul albab di Malaysia, satu di Gemencek, satu di Kota Putra di Kuala Terengganu, satu di Kepala Batas, ya.
ya tempat Datuk Dollah Badawi dulunya. Sekarang sahabat saya Rizal Marikan kan di situ. Tuan-tuan tahu, anak-anak yang cerdik ini apabila kita berikan ajaran Al-Quran, dalam masa 3 tahun dia sudah hafaz Quran. Di samping cemerlang dalam sains dan teknologi, ya. Mahat tafiz macam cendawan tumbuk. Minat ibu bapa pada soal agama cukup tinggi. Salah dan akhirnya ke mana dia? Takkan habis sekolah itu pergi ke Mesir, pergi ke Al-Azhar, balik hanya jadi ustaz, jadi cikgu, jadi pendakwah, jadi orang politik. Tuan-tuan lihat, kita nak kembalikan balik pendidikan negara ini sejarah jangka panjang macam yang berlaku di Andalusia, di Baghdad, di Spanyol kan begitu. Mahir orang kita dalam bilang dinia agama, tetapi beri dia spesialisasi tuan-tuan, kepakaran, keahlian. Contoh yang saya sarankan kepada kerajaan, anak-anak ini berikan 3 syarat: kuasai bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Melayu dengan baik. Ada 3 komponen ilmu tuan-tuan. 1 ilmu agama, 1 ilmu kemanusiaan, humanities, human science, 1 lagi ilmu sains dan teknologi. Ilmu kemanusiaan dalam bahasa Melayu, supaya bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa ilmu. Bahasa Inggeris, sains dan teknologi tuan-tuan, kena sifat sains dan teknologi perkembangan cukup luas di barat. Kemudian ilmu dinia agama dalam bahasa Arab. Anak kita insya-Allah akan menguasai 3 bahasa. Agama dia reti, bahasa Melayu tak ditinggalkan, bahasa Inggeris juga kena pakai. Itu pendekatan strategi tuan-tuan. Anak-anak yang mengambil bidang dinia, katalah bidang syariah, di samping dia hafaz Quran, tahu tafsir, tahu taranum, tahu qiraat, dan tahu seumpamanya tuan-tuan, ya, anak-anak ini akan specialize tahun keempat. Katalah bidang syariah, dia tahu hukum hakam, ya, dia tahu batas larang, kemudian dia menguasai bidang banking, perbankan, insurans Islam tuan-tuan, suku contohnya, ya, sistem keuangan, accounting Islam tuan-tuan lihat. Jadi bila dia tamat mengaji, seolah dia itu ustaz, hafaz Quran, tapi jadi banker, jadi tokoh korporat tuan-tuan lihat. Ini melengkapi apa yang ada tuan-tuan. Tidakkah itu Islamik? Adakah itu menolak Islam? Tidak. Kita ada jauh-jauh yang terbentang tuan-tuan ya. Cuma kita ada bengkel, siapkan data-data maklumat yang lengkap bahawa kita secara beransur-ansur sejak 83 kan memperjuangkan Islam. Sebelum itu juga kita perjuangkan tuan-tuan ya. Kemudian pembangunan Islam tadi, ekonomi dan kemasyarakatan tuan-tuan. Bagaimana banyak program subsidi, program bantuan tuan-tuan pada yang masakin, pada yang susah tuan-tuan. Contoh yang saya bawa tadi yang sedikit daripada apa yang dilakukan oleh Tengku Mahmud Mansur di Terengganu, dan sebagainya banyak lagi ya, dasar-dasar negara tuan-tuan yang menyantuni ya, umpamanya Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia tuan-tuan, Amanah Ikhtiar Malaysia contoh. Adakah membantu itu tidak Islamik? Mengangkat martabat orang miskin peniaga tidak Islamik tuan-tuan? Islamik begitu. Apakah dengan membantu budak-budak dalam pendidikan dalam PTPT yang tidak Islamik tuan? Islamik. Tengok ya, kita membantu mereka tak kira ya Melayu dan bukan Melayu. Dasar itu inklusif. Satu ketika saya ingat tahun 83 tuan-tuan ya, bila bank Islam pertama ditubuhkan, orang Islam skeptikal. Skeptikal maknanya ragu-ragu. Bolehkah bank tanpa untung ni tadi boleh berjalan dan berkembang? Hari ini tuan-tuan lihat ya, bank Islam cawangan sudah berapa ratus. Kemudian cabang-cabang bank lain counter-counter juga ya meraihkan ini. Bank rakyat menjadi bank yang cukup hebat di Malaysia. Dividen tahun ini 18% tuan-tuan. Orang Cina terlibat, orang India terlibat, bukan Islam tuan. Dia dah mula percaya. Bermakna ya, sistem syariah compliance ini dia profitable.
dan juga stability ini tuan-tuan. Kalau ini terjadi, anak kita di Universiti Al-Quran nanti tuan-tuan sama menyertiinya, tidak akan mungkin tuan-tuan ekonomi Islam akan bersifat syariah ekonomi. Ini boleh terjadi tuan-tuan. Atau ada satu jawatan besar khas di Bank Negara untuk mengkaji bahawa semua perjanjian-perjanjian kewangan dasar-dasar itu mesti kembali kepada Islam. Tuan-tuan, kita memerlukan kepakaran, ya? Dan saya pergi laju, ya, masa pun sudah 10 minit terbatas, iaitu konsep umat Melayu sebagai umat trust di Malaysia harus menjadi agenda utama, tuan-tuan. Jangan kita kecil hati. Al-Quran telah memberikan asas yang jelas, tuan-tuan, tentang kedudukan bangsa-bangsa ini. Al-Quran dalam suratul Hujurat dalam ayat ke-13 tuan-tuan menyebutkan, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Apa kata Allah, firman Allah? Allah jadikan manusia itu berbangsa-bangsa. Kita ini Melayu, orang lain Cina dan India, tuan-tuan, Arab kan berbangsa-bangsa. Kejadian Allah. Mau kita tolak kejadian Allah? Tidak. Tetapi Allah anjurkan kita, tuan-tuan, supaya bangsa Melayu itu ada rasa kekenalan. Ikut cari syariah. Katalah kenal untuk berumah tangga, kan begitu? Sesuai berkenan diri rumah tangga, terbina zuriat, terbina anak, dan terbina generasi, terbina umat. Berdosakah kita jadi Melayu, tuan-tuan? Tidak. Itu kurnia Allah, ya. Kemudian belajar budaya mereka yang positif, tamadun mereka yang baik, ambil manfaat berbanding baik barat dan timur. Jadi kasban dari kita, tuan-tuan. Anak kita yang belajar di mana-mana, belajar daripada kebaikan yang ada pada mereka, bukan memungut benda-benda yang buruk yang merosakkan bangsa kita, tuan-tuan. Kemudian, ya, kita lihat bagaimana Al-Quran juga memberikan asas. Dalam surah Imran ayat 110, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang kita berjuangkan, tuan-tuan, dalam negara kita, ya, memperkasa yang baik. Apakah, tuan-tuan, membebaskan umat Islam daripada riba itu tidak benar yang ma'ruf? Kita bina ratusan bank Islam itu tidak ma'ruf? Apakah membebaskan umat daripada insurans yang tidak Islam itu ke arah yang Islamik itu tidak ma'ruf, tuan-tuan? Apakah industri halal yang berkembang di Malaysia tidak itu dilihat sebagai membela kepentingan umat dari segi halal dan haram? Ma'ruf? Tidak akan memberi kita anak kita beasiswa supaya maju dalam pendidikan itu tidak ma'ruf? Ma'ruf, kan? Tidak akan membina sekolah-sekolah universiti dengan prasarana yang baik, tuan-tuan, itu tidak ma'ruf? Ma'ruf? Ma'ruf bukan sekadar buang duri tengah jalan, kan, senyum pada orang, buang batu supaya orang tidak terantok. Ya, itu ma'ruf. Tapi ma'ruf yang lebih besar, membina sistem, membina institusi, tuan-tuan lihat, kan? Siapa yang lakukan itu? Dasarnya dibuat oleh UMNO, ya, dasarnya dilaksanakan oleh kerajaan, tuan-tuan. Jangan rasa inferiority, rendah diri, ya. Harus ada kebanggaan dan syukur pada kita, tuan-tuan lihat. Ini yang akan kita bengkelkan kemudian, ya. Faham-faham baru seperti liberalisme agama harus dibendung supaya umat Islam tidak berpecah, ya. Alhamdulillah, kerajaan kita mengambil UMNO juga pendekatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak izinkan pendekatan lain, tuan-tuan, seperti Syiah. Tidak boleh, salah. Pendekatan liberal, ada seorang tokoh yang sahabat lama saya, tuan-tuan, dalam ABIM. Tak apa saya sebut nama, mungkin tuan-tuan tahu. Sudah Herudin lebih tahu. Saudara sahabat saya Zain Isma pun lebih tahu. Begitu, ya. Dia bercakap di London School of Economics 3 tahun lalu bahawa semua agama sama. Ini, tuan-tuan, semua agama sama. Kalau begitu, di mana kedudukan Al-Quran, ya, tentang inna dina indallahil Islam? Agama yang Allah itu agama Islam. Kalau begitu, di mana kedudukan lakum dinukum waliyadin? Kamu agama kamu, kami agama kami.
Bolehkah disamakan kalimat Allah yang diperjuangkan oleh tokoh ini dan kawan-kawan dia, kawan-kawan saya juga dulu, tuan-tuan ya, kalimat Allah itu sama dengan Trinity? Boleh? Tak boleh. Ya syirik, kata Rundeng, kata Al-Yaham Ustaz Usman Muhammadi. Saya tanya, dia mengaku tuan-tuan dalam satu majlis memang ada kelemahan ucapan itu. Dia terpengaruh tuan-tuan dengan faham liberal, pluralistik. Plural maknanya majmuk. Ya. Dia nak jadikan bahawa Islam ini sebahagian daripada satu konsep di barat, global ethic. Ya, kita belajar juga di barat tuan-tuan, kita belajar di Malaysia, kita belajar agama, kita ikut usrah kan, kita tahu tuan-tuan apa terjadi ya. Itu belum lagi tuan-tuan ya, sebab mengapa saya tolak beliau. Saya punya bukti surat-surat yang banyak tuan-tuan kaitan beliau ya dengan Yahudi. Saya ada tuan-tuan, saya ada bukti ya yang banyak. Saya membuat penyelidikan kajian tuan-tuan terhati. Saya tanya Tuan Mahathir sendiri, why you bring this guy dalam kabinet? Dia kata dia ada Islamic credential. Okay, when you are being acknowledged, diberitahu dia ada masalah moral 1993. Siapa yang beritahu? Tun Hanif Umar. Tun Hanif Umar kita tahu Ketua Belia Negara. Dengan tim dia tunjukkan bukti. Saya tak percaya. I'm a doctor, I have to diagnose all this information katanya. Tak boleh salahkan dia. When you started to believe he has done something wrong, 1997 kata Tun Mahathir. Saya tanya 45 minit tuan-tuan dia. Saya tanya, saya orang akademik, saya seorang pendakwa tuan-tuan, saya tak boleh tuduh orang melakukan sesuatu yang tidak buruk, tidak baik kan, nanti berdosa, kazab datang kepada saya. Saya faham ni tuan-tuan ya, saya ada agama, saya ada pedoman, saya ada ilmu tuan-tuan. Akhirnya saya istikharah. 30 orang saya interview tuan-tuan, saya istikharah. Allah memberikan saya petunjuk. Bagi saya kawan-kawan ya, tetapi kebenaran tidak ada tandingannya dengan kawan. Kalau kawan benar, kita dukung. Kalau kawan salah, tuan-tuan, saya tidak berhak mendukung ya, seperti sahabat saya Zaid Norman punya pendirian sama tuan. Kita mencari, kita mengkaji, kita meneliti tuan-tuan. Apalagi ya Tuan Pengusi baik dengan tokoh ini dulu kan ya. Tapi benar bagi dia, kita terima. Salah tidak boleh, tiada maaf bagimu tuan-tuan ya, begitu. Jadi faham-faham baru seperti liberalism ini ya harus dipenuh. Kalau tidak, umat Islam di Malaysia akan berpecah tuan-tuan. Amanah secara bijaksana perlu berada di barisan hadapan sebagai juru cakap umat. Saya terangkan sedikit seberhenti untuk membolehkan soal jawab, walaupun ada panjang bagi saya buat tuan-tuan, 13 slide sebenarnya ya. Tuan-tuan bacalah teliti, kalau ada soalan sudikan ya, begitu. Bagaimana kita menjadikan maknanya amanah sebagai bijaksana berada di barisan hadapan sebagai juru cakap umat? Isu-isu yang dibangkitkan oleh orang-orang yang satu lagi tuan-tuan, kita kena jawab. Tidak semua harus kita jawab. Tengok macam mana Datuk Noh ya menjawab isu ini dalam parlimen. Dia undang-undang, dia menjawab secara undang-undang. Baik Lim Kee Siang, Anwar Ibrahim satu dalam parlimen juga terdiam, tak boleh menjawab. Dia bukan undang-undang. Buat pengajian ekonomi tahun pertama flop, masuk pengajian Melayu, bukan hina pengajian Melayu lah, saya pun pengajian Melayu begitu tuan-tuan kan. Datuk Noh bangkit ya, kalau kita lihat dalam rakan berparlimen. Tetapi apa kata Azmin ya, Azmin begitu ya, bercakap dengan DAP dengan penuh tepuk gemuruh tuan-tuan. Kita ya, di Malaysia ada kebebasan ya, iaitu menganut agama dan melaksanakan apa ya kata agama kita. Siapa kata begitu? Kalau lihat dari segi perlembagaan tuan-tuan, perkara 3/1 menyebut agama ya resmi di agama Islam sebagai agama persekutuan. Jangan lupa itu. Kita ada ujar undang-undang, ujar perlembagaan. Agama-agama lain boleh berjalan secara aman dan damai.
tetapi bukan untuk memurtadkan. Kalau begitu, kritik kita kepada Bible, mengapa mesti dalam bahasa Melayu? Mengapa menggunakan kalimah Allah? Mengapa mesti dalam bahasa Iban? Kan begitu. Maksudnya apa itu? Kalau kita fikirkan, maksudnya nak mengembangkan agama ini ya di Selangor. Tuan-tuan, saya Yayasan Murni Akidah, saya tahu apa yang berlaku. Berapa ramai yang terlibat, tuan-tuan. Saya dalam MAIS bertegas. Ya, kita dalam JAIS penguasa bertegas, tuan-tuan lihat. Jadi ini dilihat semacam kemenangan moral untuk membina kepercayaan DAP. Seperti kata Datuk Noh tadi, mengapa PAS tidak bersuara? Harus kena kata dengan jelas. Kamu nak berjuang ke arah negara Islam, kan begitu. Ini gugatan kepada Islam, begitu kan? Nampaknya tuan-tuan, UMNO ya harus secara bijaksana membuat persiapan. Kerana apa saya katakan begitu? Pada hitungan saya, telitian saya, akhirnya Datuk, kita lihat ya, mereka ini walaupun sebantal, igaunya lain-lain. Percaya. Sebab itu Haji Hadi hari ini Islam menganggap musuh itu tidak saja pada yang dua itu, tapi musuh dalam selimutnya. Kalau sahabat-sahabat tahu latar orang Shah Alam itu, apa latarnya? Dia latar perjuangan revolusi. Dia amat pro kepada Iran. Tonton, saya tahu, saya pernah berdebat dengan dia di London. Hari ini ada di Shah Alam. Orang kita tak tahu pilih dia, tuan-tuan. Dia menentang raja, dia nak wujudkan negara republik. Mengapa raja? Mengapa sultan? Sebab raja sebagai ketua agama, bila bercakap Islam ya dalam perlembagaan, dia rojok pada negeri, dia rojok pada sultan dan raja. Adanya MAIS kerana adanya sultan. Tak ada sultan, tak ada MAIS, tak ada JAIS, tak ada Islam lah kita. Tuan-tuan, itu kaitannya ya. Institusi itu sangat penting, lambang itu sangat penting bagi kita, majlis raja-raja sangat penting bagi kita. Universiti Islam Malaysia yang baru ditubuhkan beliau Tan Sri Sofno itu di bawah majlis raja-raja, tuan-tuan. Universiti Al-Quran ini juga akan ditubuhkan, tuan-tuan ya, di bawah kerajaan. Begitu. Kalau tak ada dia kuasa raja-raja, tuan-tuan bayangkan apa akan jadi pada Malaysia. Kita masa belum lagi stabil dalam ekonomi ya, stabil lagi dalam apa membangunkan perubahan, tuan-tuan. Kita perlukan handicap, hak istimewa antara salah satu, tuan-tuan. Kemudian kalau kita lihat bahawa kita harus menyantuni NGO yang ada. Penting. Yang salah fikrah, pemikiran dengan kita, tuan-tuan. Kita tidak harus kesorangan. Akhirnya nanti kita harus mampu kembali ke bahagian masing-masing, kecawangan masing-masing, membina ya satu bilik operasi, membekalkan database sistem, data-data orang kampung kita, orang setaman kita, tuan-tuan ya. Dan data-data ini kita teliti. Yang miskin berapa ramai, anak memerlukan kemantuan berapa ramai, apa peristiwa yang berlaku di kampung, begitu. Bagaimana nasib masjid dan surau, tidak akan mau kita santuni. Hari ini mereka yang kontrol sebagian besarnya, tuan-tuan lihat. Di situ propaganda terjadi kan. Jadi amat penting, tuan-tuan ya, kita menyantuni rakyat. InsyaAllah ya, mudah-mudahan apabila tuan-tuan bekerja keras di bahagian di cawangan sudah ada kan, mana bilik operasi, kita perkemaskan data, dekati rakyat untuk mempersiapkan diri, tuan-tuan, menghadapi RU14. Saya percaya PAS menunggu masa saja ya untuk meninggalkan pakatan. Sudah Norman boleh sahkan ini ya. It's a matter of time. Kerana Haji Hadi tak boleh duduk ya sebelah Anwar dan Linkage yang di Parlimen lagi. Haji Hadi sudah lama tidak hadir dalam mesyuarat ya pimpinan pakatan. Bayangkan. Kerana apa itu, PAS cuba memperjuangkan negara Islam, kemudian ditentang oleh DAP. Ketika arwah kapal Sing dulu, langkah mayat saya dulu, tuan-tuan. Takkan mereka terima Islam, tuan-tuan.
kita nak tanya, sejak PAS bangkit bersama dengan Pakatan, berapa ramai orang DAP masuk Islam? Ada? Tak ada. Tuan-tuan lihat kan, sebab mereka itu dalam diam-diam menganggap PAS ini ekstrim. Anwar Ibrahim nak gunakan ini semua untuk jadi Perdana Menteri, kan? Lim Kit Siang tahu, ya, sebab orang-orang Singapura dia itu tahu rahsia Anwar. Dalam konsep mereka, mustahil dia tak beritahu pada DAP. Impossible pada yang undang yang tidak diberitahu. Mesti diberitahu siapa sebenarnya Anwar, begitu. Jadi tuan-tuan, ya, masa depan insya-Allah lah untuk kita, dengan syarat, ya, kita bina saf yang tersusun rapi, ya, kemudian buat sambung sinambung dengan generasi muda, tuan-tuan. Sebab kita akhirnya akan pergi, seperti saya juga, ahli akademik, ya, saya mendidik anak-anak muda hari ini berpuluh ribu sekarang ni di tangan kita, supaya akhirnya, ya, dia mengambil sikap, fikrah semacam kita. Inilah tenaga-tenaga muda yang nak kita sinambungkan, tuan-tuan. Tuan-tuan harus ada kesediaan menerima, ya, dan ada keterbukaan untuk menyantuni mereka. Mudah-mudahan dengan cara begitu, insya-Allah UMNO kembali dengan momentumnya menghadapi PRU 14 akan datang ini, sekaligus mengambil Selangor balik. Boleh kan, tuan-tuan? Insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.